dah very professionally run kan, dengan board dia, dengan pengurusan dan sebagainya. Satu tu yang baru, tapi memang dia pun cuba untuk melaksanakan cara yang terbaik. So mungkin ada standard yang berlainan, tapi the basic things should be standardized. Yang lain tu untuk terpulang pada besar mana dia punya pergerakan dia dan collection dia. Perlu ada piawaian. Piawaian itu pun paling penting. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Kamarul. Terima kasih banyak Tuan Kamal. Pian, petang ni tak mau tengok lagi kat Bazar Ramadan Kau bawa tabung duduk sana dengan troli. Alah, baru nak. Aku tengok ciri-ciri khas kau, aku dah cam tau. Saya dah buat tabung, dah cantik dah tabung. Lepas tu bawa tabung masuk kereta X tu juga. Masuk ikut Tezo. Tengah hari kita bagi makan muka. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum. Nah, itu dia segmen kita hari ini yang dibawakan oleh MyCare Malaysia, dan menutup inspirasi pagi bersama Taizo dan Pian. Terima kasih semua atas perhatian, dan kita jumpa esok. Temankan anda lepas ni Syafiq Saleh. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Humanitarian Care Malaysia Berhad MyCare. Maklumat lanjut layari www.mycare.org.my. Humanitarian Care Malaysia atau dikenali sebagai MyCare mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam. Bersedekah dan membantu mereka yang memerlukan adalah ibadah yang besar pahalanya di bulan Ramadan ini. Bersama kami MyCare membantu menyalurkan pek makanan, iftar dan sahur kepada 100,000 penerima manfaat termasuk di Gaza, Syria dan Yaman. Maklumat lanjut boleh ke Facebook MyCare atau layari www.mycare.org.my. Ramadan kita nikmat bersama. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM FM. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyumbang lebih RM200,000 kepada masjid dan surau di sekitar kawasan berkenaan bagi mengimarahkan institusi tersebut dengan pelbagai aktiviti sepanjang bulan Ramadan ini. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah berkata, sumbangan itu diberikan kepada 9 buah masjid dan 80 buah surau. Kata beliau lagi, setiap masjid memperolehi sebanyak RM5,000, manakala surau RM2,000, menjadikan jumlah keseluruhan sumbangan adalah lebih RM200,000. Sebanyak 400 keluarga daripada golongan kurang berkemampuan menerima sumbangan dalam program kemanusiaan Anjuran Islamic Aid Malaysia IAM menerusi program Ramadan Relief Serantau 2024 bersama Maybank Islamic Berhad. Presidennya Zawahi Abdullah berkata, setiap keluarga yang dikenal pasti menerima sumbangan berupa pek makanan yang mengandungi barangan keperluan makanan harian seperti beras, gula, tepung, minyak masak, susu, makanan dalam tin dan lain-lain lagi. Zawahi Abdullah memberitahu perkara itu kepada pihak media selepas penyampaian sumbangan kepada golongan itu di Masjid Kubang Panjang di Pasir Mas, Kelantan. Permintaan tinggi terhadap produk makanan berasaskan tumbuh-tumbuhan mendorong sekumpulan penyelidik dari Universiti Malaysia Terengganu UMT menghasilkan sate dari tumbuhan. Mengulas lanjut, Ketua Penyelidik Dr. Suaidah Muhammad Isa berkata, dia bersama 4 rakannya dari Fakulti Perikanan dan Sains Makanan UMT mengambil masa selama lebih 2 tahun untuk menghasilkan produk sate vegan yang diperbuat daripada umbut dan jantung pisang namun mempunyai tekstur seperti ayam atau daging. Selain itu, ujarnya sate yang dihasilkan itu mempunyai kelebihan termasuk rendah kandungan lemak, kolesterol serta kaya dengan serat kerana diperbuat daripada sumber tumbuhan. Sekian sahaja berita IKIM FM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Wow! Dalam sesi pertemuan ini sangat penting, dan mungkin ada nak kenal-kenal dahulu dengan Maulana Mansur, nama diberinya, latar belakangnya, mungkin sedikitlah. Arif, jadi silakan Ustaz. Allahu Akbar. Jadi hamba yang dhaif ni
dalam tahun 1960, pihak Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu telah membentuk sebuah jawatankuasa yang terdiri daripada 15 orang untuk mengkaji masalah-masalah mengenai penubuhan lembaga jemaah haji. Jawatankuasa ini dibentuk bertujuan untuk membuat syarat-syarat yang praktis bagi penubuhan satu badan yang dapat memperbaiki kemudahan yang sedia ada untuk membolehkan umat Islam menunaikan rukun Islam yang kelima tanpa sebarang kesulitan. Jawatankuasa tersebut telah menimbangkan dua perkara penting, iaitu kemungkinan menubuhkan sebuah badan yang tertentu bagi menggalakkan penyimpanan wang oleh bakal-bakal jemaah haji dan mentadbirkannya secara cekap dan tersusun, di samping mewujudkan sebuah badan yang cekap bagi mengendalikan segala urusan ibadah haji dengan mengadakan rundingan bersama pejabat perbendaharaan. Sesungguhnya, pembentukan jawatankuasa ini adalah selaras dengan keazaman pihak kerajaan mendukung agama Islam sebagai agama rasmi sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzimhum 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 wansurna alayhim ya. Walaupun darah tu ada pada wanita, tapi setengah orang masih tak akui kan darah ni kan. Jadi kewujudan haid. Okey. Masuk kewujudan haid ni mana kita nak belajar dari situ kan. Dasar dan dalil haid. Dan begitu juga apa yang disebut di sini, iaitu apabila tempoh yang di Pertuan Agong itu tamat, maka tempoh timbalan yang di Pertuan Agong juga tamat. Andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba, bulan yang ada, melakukan takbir Allah Subhanahu wa taala kelvin. Yang faham hebat ni hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita menyebut kalimah istirja. Dan ada 4 perkara dalam Islam kelvin, ada 4 perkara yang apabila seseorang itu meninggal dunia, bagaimana kita nak uruskan. Yang pertama tadi kita sebut kalimah istirja, iaitu menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata, banyakkan amal hari-harinya. Adalah bulan yang diangkat amal, maka Nabi suka supaya pada bulan Syaban amal itu diangkat dalam keadaan Nabi SAW berpuasa. Itulah sandarannya para ulama kita mengerjakan puasa 3 bulan. Dan semoga setiap jiwa. Betul-betul dalam kalam hikam Ibn Athaillah dia katakan, tasyabbah, kamu ikutlah, tashabbahu fa illam takum mithlahum. Kamu ikutlah orang soleh ni, tirulah mereka itu walaupun kamu tak macam mereka. Fa inna tashabbaha tariqan. Marhaban
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Zuhur Bas 106.6.2. Kapsul ini dibawakan khas kepada anda oleh KDEB Waste Management Sdn Bhd. KDEB Waste Management mengucapkan selamat berpuasa dan elakkan pembaziran makanan di bulan Ramadan ini. Kemewahan pelbagai jenis makanan sehingga berlaku pembaziran amat sinonim dengan bulan puasa. Ramai yang gagal untuk berjimat cermat dalam berbelanja dan menyediakan makanan seolah-olah rasa lapar di perut juga menyebabkan lapar di mata. Sikap tidak mampu mengekang hawa nafsu dan runtunan selera akan menyebabkan kadar pembaziran semakin meningkat di bulan Ramadan. Orang yang suka membazir ditamsilkan sebagai saudara kepada syaitan, seperti mana dalam surah Al-Isra ayat 27 Allah berfirman, sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara kepada syaitan, sedangkan syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Allah mengingatkan agar kita tidak menjerumuskan diri dengan perkara-perkara yang boleh membawa kepada pembaziran. Ini kerana Ramadan merupakan bulan untuk mendidik jiwa supaya bersederhana dan tidak membazir. Kapsul itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh KDEB Waste Management Sdn Bhd. KDEB Waste Management mengucapkan selamat berpuasa dan elakkan pembaziran makanan di bulan Ramadan ini. Dek, jom pergi bazar Ramadan. Akak tak tahu nak masak apa berbuka nanti. Jom. Wah, ayam percik tu nampak sedap. Murtabak pun. Sate kambing pun. Nak beli semualah. Kita berdua je berbuka ni. Tak habis, mesti buang. Dah lah sisa sampah makanan paling tinggi tau setiap kali Ramadan. Betul juga tu. Tak apalah, Adia nak ayam percik je. Tak membazir kan? Baru betul. KDEB Waste Management mengucapkan selamat berpuasa dan elakkan pembaziran makanan di bulan Ramadan ini. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian. Bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh. Kita berada di Inspirasi Ilmu hari ini, hari Isnin 18 Mac 2024 bersamaan 7 Ramadan 1445 Hijriah. Dapat lagi kita sama-sama untuk nikmati perbincangan ilmu, rancangan-rancangan yang kita dah pun siap sedia kepada anda. Jadi jom sama-sama kita nak buat persiapan juga kan untuk dengarkan lagi rancangan-rancangan dengan tekunnya, dengan istiqamahnya insya-Allah. Okay? Dan yang sedang bertugas, selamat bekerja, selamat laksanakan apa sahaja tugasan anda dengan sebaik mungkin dan niat baik-baik supaya kerja yang kita buat itu adanya berkat dari Allah, baru ada ganjaran pahala kan. Sebab itulah Allah tidak berjanji bahawa hidup ini akan mudah, tetapi Allah berjanji dalam Al-Quran, setiap yang lalui kesulitan itu akan ada kemudahannya nanti. Ingat macam tu lah. Terus semangat dan laksanakan sebaik mungkin tugasan kita. Okay? Selepas ni kita akan sama-sama dengarkan rancangan Bicara Kitab Darah Wanita dan boleh tonton di Facebook juga di YouTube IKIM. Berhibur seketika bersama dengan Firdaus Perjalanan. Kekal bersama IKIM FM, inspirasi Ramadan anda.
masa yang kita lalui perlu dihargai, jangan ia dibaziri. Hidup yang kita kecapi, kurniaan ilahi perlu dia disyukuri. Kadang-kadang kita tak menduga ujian berlaku tiap masa. Kuat karena usaha, jangan mudah putus asa, berserah padanya. Pastikan berjaya, mengharunginya dengan penuh keyakinan. Demi masa yang kita lalui perlu dihargai, jangan ia dibaziri. Hidup yang kita kecapi, kurniaan ilahi perlu ia disyukuri. Kadang-kadang kita tak menduga ujian berlaku tiap masa. Kadar usaha, jangan mudah putus asa, berserah padanya. Pastikan berjaya, mengharunginya dengan penuh keyakinan. Raikan Ramadan dengan Al-Quran karya Bestari. Terdapat lebih 40 variasi mushaf pelbagai saiz dan warna. Dilengkapi dengan tajuk berwarna, wakaf dan ibtidah, terjemahan perkata serta pelbagai lagi inovasi untuk memudahkan anda bertadarus pada bulan yang mulia ini. Al-Quran Multazam, Al-Harmain, Al-Kubra, Mujam dan banyak lagi yang tentunya mendapat kelulusan Kementerian Dalam Negeri. Dapatkan di kedai buku berhampiran dan www.karangcraftmall.com. Al-Quran karya Bestari, Al-Quran untuk semua. Mawib menawarkan bantuan persekolahan tahun 2024. Dibuka kepada pelajar-pelajar sekolah di dalam wilayah persekutuan dan di luar wilayah persekutuan. Syarat permohonan: beragama Islam, bermastautin di wilayah persekutuan sekurang-kurangnya setahun dan masih menetap, tertakluk kepada kiraan had kifayah yang telah ditetapkan. Borang permohonan dan maklumat lanjut boleh didapati di www.maiwp.gov.my. Tarikh tutup permohonan 19 April 2024. Tawau 100.7 FM. Dengar IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh. Kita nak sama-sama bawakan lagi rancangan di setiap hari Isnin pagi. Kita ada rancangan Bicara Kitab Darah Wanita. Jom tonton sekarang di Facebook Live, di YouTube Live sebab kita ada siaran langsung dekat situ. Anda boleh sama-sama sertai kita untuk tanyakan soalan maupun pertanyaan. Kita dah pun aktifkan talian WhatsApp konti 01129004 mahupun anda boleh tonton sekarang di YouTube Live, di Facebook Live IKIM FM. Kita ada siaran langsung di situ. Okey, dan jom nak sama-sama dengarkan lagi perkongsian dengan tetamu kita yang dah pun bersedia kat konti ni. Masya Allah, nak mengalung-alungkan lagi tetamu tetap kita untuk rancangan ini. Tak lain tak bukan, kita ada Maulana Mansur Ismail Al-Hafiz, merupakan mudir dan juga merangkap pensyarah Pusat Pengajian Islam Miftahul Ulum Seri Petaling, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Masya Allah di pagi Ramadan kan? Masya Allah bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sentiasa beri kita hidayah dan taufik yang sempurna. Selalu kita minta kepada Allah taufik yang sempurna untuk buat amal. Nah, untuk apa-apa saya sampai pengajian kita pun dalam Ramadan tu penting lah. Sebab dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada riwayatkan daripada Hadrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, dakhala Ramadan, bila masuk yang Ramadan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda fil makna hadis, inna hadha syahr, sesungguhnya bulan ini, qad hadarakum, mana bulan Ramadan telah datang pada kamu, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ni ada satu malam yang mana lebih baik pada 1000 bulan, yakni 83 tahun 4 bulan. Mana dalamnya, faman hurimaha faqad hurima khaira kullahu wala yukhramu khairaha illa al-mahrum. Barang siapa mana yang diharamkan ataupun yang tak diberi taufik untuk beramal, untuk ambil kebaikannya, melainkan sesungguhnya dia telah termahrum, maknanya melainkan dia telah tidak dapat taufik untuk buat kebaikan keseluruhannya. Maka tidak yang tertegah tu, mana tidak yang terlepas tu, melainkan orang yang betul-betul yang telah menzalimi dia terlepas. Jadi sebab itulah kita tengok dalam bulan Ramadan ni kita segak. Mana kita bukan ni, kita orang Islam ni bila datang Ramadan puasa pun kita segak. Jadi nak mengaji fresh kan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa bagi kita taufik lah. Nak buat apa semua boleh, insya-Allah. Amin. Seperti apa kita buat pagi ni kan Maulana, kita nak dapatkan ilmu. Teman-teman bulan Ramadan macam ni, kita lebih lah orang kata apa, nak fokus, nak dapatkan amalan-amalan kebaikan untuk tuntut ilmu. Masya Allah. Okey, jom kita nak buka kitab Bicara Darah Wanita ni. Ni dia kitab dia. Anda boleh sama-sama tengok ni kitabnya. Okey, jom siapa yang ada, kita nak teruskan untuk sesi perbincangan kita pada hari ini, iaitu cerita perkongsian kedudukan haid sebelum kedatangan Islam di bahagian yang kedua. Kita nak terus rujuk di muka surat 66. Maulana, jom kita mulakan sesi bicara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awal bila ibtida wal akhir bila intiha. Jami sifat al-ulya wal izza wal kibriya. اللهم صل على صاحب الجبين الأنوار والقد الأزهار واللواء والكوثر وعلى آله وصحبه بعد الحصى والدار بحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Jadi alhamdulillah kita sambung ni masih lagi kita kedudukan haid sebelum kedatangan Islam, sesi kedua lah. Pada hari itu tak sempat ni kan sambung dia. Jadi menurut Ibnu Kathir rahimallah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai membaca ayat 222 surah Al-Baqarah tadi, wa yas'alunaka 'anil mahid ila akhiri, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia turun sebab sahabat-sahabat ni bertanya, sebab mereka dah ikut orang Yahudi dah, pisahkan anak isteri mereka dalam waktu haid kan. Jadi
Nabi bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kamu boleh melakukan apa sahaja melainkan jangan berjimak ya. Kamu boleh masak sekali, kamu boleh berbaring sekali, kamu boleh berhimpit sekali, kan? Boleh apa? Semua perkara, melainkan jangan melakukan persetubuhan seperti keterangan yang telah lalu. Jadi seorang perempuan, sekarang kita tanyakan soalan. Seorang perempuan yang meninggalkan solat ketika haid dengan niat menjunjung perintah Allah SWT. Jadi dia tinggalkan solat bila datang haid, jangan dia mungut. Mana dia tinggalkan semata ni. Kerana ni satu ketetapan yang Allah bagi. Ataupun dia berpuasa, tambah-tambah dalam puasa ni. Tiba-tiba dah tunggu hidangan, dah beli daripada bazar Ramadan. Pasar Ramadan, ya Allah, hidangan. Allah, kalau boleh macam nak makan semua tu. Kalau boleh semua. Dah tunggu 5 minit lagi nak buka ya. Pak, keluar darah haid. Masa tu jangan meradang. Kita tinggalkan apa? Peraturan Allah dah tetap. Kan? Makna dia niat semata-mata nak menjunjung ni perintah Allah. Nak tengok kita boleh apa nak? Mana ni perintah Allah, mana Allah bagi pahala. Mengikut apa yang diniatkan. Innamal a'malu binniyat. Jadi nak sembahyang tak boleh, kan? Nak puasa tak boleh, walaupun dah puasa kena buka. Kerana solat diharamkan ke atas wanita yang berhaid. Akan diberi ganjaran atas niatnya itu. Ini merupakan suatu kemuliaan untuk mereka. Apa sajalah perempuan baik ni, bila datang apa, jangan kata ni musibah. Ada orang kata ni musibah, ada orang kata keaiban daripada hari itulah. Kan tak. Sebab ini satu kemuliaan untuk wanita sendiri. Walaupun sejarah kita tahu ditimpakan haid ni sebab nenek kita punya pasal. Tak, tapi kita jangan persalahkan dia. Sebab ni dah perancangan Allah SWT dah ada. Macam Nabi Musa AS dia nak kata kepada Nabi Adam, kan, macam mana engkau punya pasal, hang punya pasal dah, kami semua keluar. Dah, jangan macam tu. Sebab qada dan qadar Allah dah ada dah. Jadi ni satu kebaikan yang diberi pada wanita. Jadi sebab tu orang tak ada darah haid, kan, kadang-kadang cemburu juga tau. Dia tak ada haid, dia boleh ABC, boleh nanti ditok darah dia. Tapi dah tak ada darah haid, jangan berdarah haid pula, kan. Allahu akbar. Jadi kebiasaan wanita akan merasa malu atau merasa hina apabila ada kaum lelaki yang mengetahui bahawa dia didatangi haid. Memang betul lah. Cubalah anda jelaskan apa pandangan Islam dan apakah jalan keluarnya. Selamat menjawab. Jadi orang pendengar boleh jawab sendiri daripada pelajaran yang kita dah pelajari dah 2 minggu, kan. Kita pelajari, tengok balik. Sebab tu saya kata adakan kitab. Jangan hanya dengar saja rugi. Kita nak tahu input dan output. Itu satu. Jadi boleh jawab sendirilah. Mana dia mana bukan keaiban, bukan kehinaan, bahkan kemuliaan untuk wanita itu apabila niat itu betul. Okey, faedah pertama. Dalam kitab Taurat ada menerangkan. Mana kitab Taurat ada menerangkan dosa itu dimulai daripada kaum wanita. Dalam kitab Taurat, tapi ini yang mereka rubahkan. Pada kitab Taurat tapi mereka kan kitab Taurat tak terpelihara, kan. Alhamdulillah Quran terpelihara, walaupun sampai kiamat terpelihara. Nak ubah satu baris pun alhamdulillah hufaz, kan. Mana semua tahu, tapi kitab Taurat banyak dah ditukang, kan. Allahu Akbar. Jadi dia kata apa? Dosa itu dimulai daripada kaum wanita. Kenapa? Ambil sejarah permulaan darah tu sebab ibu kita lah. Hawa alaihissalam dia kata tu, kan. Oleh kerana itu orang Yahudi kata apa? Mengatakan setiap perkara berdosa yang dilakukan oleh lelaki. Lelaki buat jahat, buat maksiat ni semua, kan. Dia kata mana khilaf dengan akhlak, dia kata dosa ni akan ditanggung oleh wanita. Sebab wanita punya pasal. Senang macam tu. Ni saya nak bagi tahu. Sebab tu orang kafir pun perangai macam ni juga. Dia kata silap semua wanita, semua perempuan tak betul, semua perempuan tak betul. Jadi kita Islam tak, kita kena tengok. Kadang-kadang memanglah kata perempuan tu, kan, memang ada silap. Lelaki pun ada silap juga. Tak boleh. Kadang-kadang sebab tu bergaduh, kadang-kadang lelaki tak mau beralah, kan. Dia tuduh perempuannya, perempuan pun tambah lah, kan. Jadi kita tengok sini, jadi janganlah kita ikut macam perangai Yahudi. Nak tengok cerita buruk mereka, bukan dari sini, daripada bawah sampai atas, sama Pak Yahudi ni. Daripada dulu sampai sekarang, perangai mereka sama. Perangai nampak macam baik, tapi mereka ada sifat yang tak baik ni. Okey, baik. Memang kita faedah kedua. Jadi dini wala tanjusul mar'atu ayyama haydha khilafan lima ta'taqiduhu al-arab wal muslimun fi awwali ahdi al-islam hatta
inna Aisyata radhiyallahu anha lamma qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawilini al-khumrata min al-masjid qalan inni haidun faqala Rasulullah sallam nawilini al-khumrata min al-masjid qalan inni haidun faqala Rasulullah sallam inna haidataki inna haidataki laysat fi yadiki. Apa terjemahan dia? Ni menarik ni. Wanita tidaklah dianggap najis. Sebab apa? Memang kita tahu bila seorang wanita keluar darah tu najis. Tapi wanita bukan najis. Tak boleh anggap macam tu. Macam kita kata apa ni, bila dulu zaman kami belajar dulu kan, kita belajar dekat Jamiah Islamiyah Binary Town. Jadi pelajar-pelajar sana yang mereka bermazhab Hanafi. Jadi kita bermazhab Syafi'i. Jadi dia orang selalu perli kita lah. Hampa kata darah apa ayak mani ni suci. Dia kata ayak mani mazhab Syafi'i suci. Tu makan lah dia kata. Dia kata makan. Suci malah suci bukan masuk boleh makan. Jadi tapi kita pun kata engkau jangan duduk sebelah aku. Sebab apa? Engkau najis lah. Yang tu. Sebab apa? Dia bila orang mati, dia tak boleh sembahyang dalam masjid. Dia kata jenazah tu najis. Dia akan sembahyang di luar masjid. Jadi macam tu kami katakan najis. Kan? Kau najis lah sebab ayat mani dia tak kata suci, dia kata najis. Jadi anda boleh terkejut. Jadi sebenarnya hukum tu dikaji oleh ulama hanya bagi tahu itu ya. Orang tetap tak najis. Orang juga benda tu sih orang macam tu juga. Jangan macam itulah bab haid ni pun kan. Wanita tidaklah dianggap najis pada hari haidnya. Bersalahan dengan apa yang dipercayai masyarakat Arab. Tak kiralah Yahudi ke, Nasrani ke, Arab ke. Dan orang-orang Islam pada zaman permulaan Islam. Orang yang baru mula Islam ni belum belajar lagi kan. Kes ni baru nak tanya Nabi Islam datang kan. Sehingga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha apabila Rasulullah SAW bersabda kepadanya, rumah mereka kan sebelah masjid. Nabi kata apa? Berikanlah kepada aku tikat semayang daripada masjid. Ataupun terjemah lain, ambil ataupun capai olehmu sejadah daripada masjid. Mana ulok tangan kata. Ulok tangan kat sebelah, kat dinding tu ambillah sejadah tu. Mana sejadah kecil. Ambil awak main kat aku. Mana ulok. Jadi dia jawab apa? Pasal Hazrat Aisyah masa tu haid. Dia menjawab, sesungguhnya aku sedang kedatangan haid. Macam mana aku nak masuk tangan dalam masjid? Kan? Atau ambil sejadah nak bagi kat Nabi. Jadi dia takut lah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya haid kamu bukanlah berada pada tangan. Tangan kamu. Kalau tangan berhaid mana? Semua berhaid, matilah, semua najis lah. Yang berhaid dekat kemaluan kamu. Yang najis dekat situ je darah. Tapi sini tak najis. Sebab tu dia boleh pegang, dia boleh sikat rambut Nabi, dia boleh apa-apa kan. Semua boleh kan. Jadi bukan tak pada tangan. Jadi ini kadang-kadang pun orang silap faham. Silap faham, dia kata silap faham sebab dia kata bila ni semua dia haid. Dia kata. Tapi yang tak boleh masuk masjid, betul. Tak boleh masuk masjid tu pendapat muktamad. Tak boleh masuk masjid. Tapi sekarang masuk ambil capai saja, tak apa. Capai nak bagi. Mana berikanlah kepada aku tikat semayang. Jadi nanti bab wanita masuk, tu bab lain. Al-muqsu, mana mendiam dalam masjid, tu tak boleh. Itu pendapat muktamad dalam semua mazahib kita. Okey. Nanti bila sampai bab dia lah. Teruskan. Okey. Baik, satu lagi. Orang Arab sebelum Islam tidak akan makan bersama dengan wanita yang sedang berhaid dan tidak akan bergaul dengan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapuskan adat ini. Bila mai Madinah, Yathrib jadi Madinah, Nabi pun bagi tahu ni kepercayaan tak betul, kepercayaan adat ni. Ada adat yang boleh diteruskan, ada adat tak boleh diteruskan. Adat yang bagus diteruskan, adat yang tak bagus macam ni tak boleh. Baik. Maka Rasulullah SAW menghapuskan adat ini, di mana baginda Rasulullah SAW minum daripada bekas minuman
Sayyidatina Aisyah radhiyallahu. Sampai ni kata love story kan. Walaupun Hazrat Aisyah kan sedang berhaid, Hazrat Aisyah minum. Nabi lepas minum tak, Nabi tanya, kau minum dekat mana? Ni, dekat mana? Kat sini. Nabi akan pusingkan cawan tu minum dekat bekas Hazrat Aisyah radhiyallahu anha. Ni boleh love story. Jumia Rumi kita tak tahu. Sebenarnya Nabi ni maknanya dia punya kasih sayang dengan isteri, menghargai isteri. Jadi walaupun isteri tak haid, mana mulut dia bukan haid. Nampak? Jadi kita pun kena belajar lah kan. Mana kadang-kadang perempuan minta abang tak boleh, saya haid ni, abang jangan pegang saya. Padahal bersetubuh tak boleh. Mana pegang daripada muka ke, telinga ke, semua. Sikat rambut ke. Sikat rambut boleh. Allahu Akbar kan. Jadi di mana baginda Rasulullah SAW minum daripada bekas minuman Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Kemudian para wanita lebih mengetahui keadaan haidnya daripada kaum lelaki. Ini kita boleh baca sendirilah. Kemudian sikit lagi bawah, darah haid itu hitam. Mana biasa perempuan kenal lah, kalau datang hitam ni memang darah haid lah. Imam Nawawi, mana hitam tu pekat lah. Imam Nawawi radhiyallahu an dan Imam Ibn Qayyim radhiyallahu an dan ulama muhaqqiqin yang lain apabila bercerita tentang masalah-masalah ini seperti anggota tanasul, seperti sistem pembiakan lah, atau rahim dan cara keluarnya darah haid, seolah-olah mereka adalah pakar yang sangat mahir daripada perubatan wanita. Meskipun begitu, Imam Nawawi radhiyallahu anhu tidak pernah bernikah. Seolah mereka boleh cerita detail mengenai perempuan. Jadi orang kata doktor ke pakar, doktor pakar pun tak sehebat macam ni. Sebab tu warna pun mereka kalau akan jumpa kajian mereka, warna darah apa? Hitam dengan merah. Tapi mereka jumpa pakar-pakar tak pakar, hitam, merah, coklat, kuning dan keruh. Imam Abu Hanifah jumpa warna hijau terus. Mana seolah-olah mereka tahu cerita bab ni, cara nak menyelesaikan masalah. Walaupun macam Imam Nawawi, dia tak pernah kahwin, patutnya orang tak kahwin tak tahulah. Darah keluar macam mana ni, tapi kepakaran dia seolah-olah ni. Sebab tu dulu saya pernah bagi tahu, kepakaran ni kadang-kadang kita jangan enteng, walaupun perempuan tetapi kepakaran banyak duduk pada lelaki. Jangan kita cemburu macam kita tengok tukang jahit baju kan. Ni banyak-banyak ni, siapa yang main? Perempuan dia boleh cek berapa banyak. Tapi yang banyak dia buat kat kilang, kat apa ni, kat si taling sendiri kita tengok, yang jet tukang bangla, lelaki serapi, dia jet, dia potong, punya tebal berapa lay sekali. Mana kepakaran dia, nak buat jubah boleh, nak buat jubah laki boleh, nak buat baju kurta boleh, nak buat jubah perempuan boleh, nak main potong baju yang telah panjang pun boleh, semua boleh. Begitu tukang masak. Chef. Hebat-hebat sabar dia. Tuan perempuan lebih tahu lagi lah kan. Saya tak nafi perempuan pun ada juga, tetapi kepakaran kebanyakan dia letak pada lelaki. Apatah lagi bab darah wanita. Sebab tu kan, yang ada pada tengok syekh-syekh kita di Malaysia pun ramai yang lelaki yang bab perempuan ni. Tuan perempuan boleh tengoklah banyak kan. Syekh-syekh kita kemudian di Indonesia pun ada. Tapi tak nafi kan ada ustazah-ustazah. Sebab tu yang boleh, sebab tu saya hendak ustazah-ustazah pun belajar ni kita kembalikan kepada tempat yang sebenar. Itu saya minta. Jadi perempuan walaupun bukan ustazah, perempuan belajar bab ni pun dah jadi ustazah juga. Boleh. Ustaz boleh untuk kat diri sendiri, untuk kat keluarga, anak isteri, jiran-jiran. Tak payah nak pergi jauh dah bab masalah ni kan. Okeylah, kita cuba kita berehat seketika Maulana, dan kita akan kembali lagi selepas ni untuk juga sambung sikit lagi, dan ada beberapa soalan yang bakal kita bincang-bincangkan di sini insya-Allah. Okey, rehat seketika untuk anda kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Marilah kita membuka pintu hati, sebab pengajian itu bukan bermula setelah salam diberi dan helaian kitab diselak, tetapi ilmu hanya bermula saat seseorang itu membuka pintu hatinya. Dan kita doa yang bersama-sama dengan kita adalah menjadi seperti mata lebah yang akan sentiasa mencari kebaikan walaupun terbangnya di tempat sampah, tetapi tidak menjadi seperti lalat
yang walaupun terbang di taman bunga, tetapi matanya yang nampak adalah najis dan benda tak elok. Ya, pilihan ada pada tangan kita, maka sebab itu untuk kita kenal. Maka kalau kita tahu yang kita nampak tak baik, yang kita perhati tak baik, yang kita tak dengar tak baik, maka takut kita ni rupanya bukan mata lebah tetapi mata lalat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau ialah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Shirf An-Nawawi. Beliau lahir di Damsyik, Syam pada bulan Muharram tahun 631 Hijriyah. Sebagaimana imam-imam yang lain, Imam Nawawi menghafaz Al-Quran sejak kecil. Setiap hari beliau mempelajari sebanyak 12 mata pelajaran dalam pelbagai jurusan ilmu agama. Imam Nawawi terkenal sebagai seorang yang mendalami ilmu hadith dan ilmu fiqh. Apabila disebut Asy-Syaikhain dalam mazhab Syafi'i, ia merujuk kepada beliau dan juga Ar-Rifa'i. Antara karangannya yang terkenal termasuklah Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Salihin, Al-Arba'in, Majmu' Syarah Al-Muhadzab dan banyak kitab besar yang lain. Imam Nawawi dikenali sebagai ulama yang wara', tekun beribadah, bersikap benar, jujur dan tidak takut kepada sesiapa selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau menulis beberapa surat dan sering menasihati Sultan Al-Malik Al-Zahir, pemerintah pada ketika itu. Imam Nawawi meninggal dunia pada 27 Rejab tahun 676 Hijriyah. Meskipun meninggal dunia pada usia yang muda, iaitu sekitar 45 tahun, beliau berjaya menghasilkan karya-karya besar yang menjadi rujukan ulama sejak dahulu sehingga kini. Sumbangan besarnya kepada agama dan umat Islam sentiasa menjadi sebutan dan sanjungan. Petikan daripada buku Khilafiyah, Persoalan dan Penjelasan, tulisan Ustaz Muhadir Haji Jol. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Kembali bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh masih temakan di rancangan Bicara Kitab Darah Wanita. Jom tonton lagi sekarang. Waktu ini kita sedang bersiaran langsung di Facebook dan juga di YouTube Live IKIM FM. Sedang bersama-sama kita iaitu Maulana Mansur Ismail Al-Hafiz, merupakan mudir merangkap pensyarah Pusat Pengajian Islam Miftahul Ulum Seri Petaling, Kuala Lumpur. Dan kita bincang berkaitan dengan tajuk kita hari ini, iaitu berkaitan dengan kedudukan haid sebelum kedatangan Islam di bahagian yang kedua. Jadi Maulana, jom kita nak sambung lagi sedikit tentang tajuk ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara kejadian Imam Abu Hanifah ialah pernah seorang wanita datang kepada beliau ketika beliau sedang mengajar. Ini pun saya dah jelaskan beberapa minggu yang lepas. Jadi dalam ni boleh baca sendirilah. Dan saya teruskan kepada aqall haid fi mazhabina yaumun wa lailatun wa 'indal ahnaf salasatu ayyam. Okey. Terjemahan dia, tempoh haid yang paling minima, paling terendah, paling minima mengikut mazhab kita ialah sehari semalam. Sebab tu ukuran haid 24 jam. Ukuran suci bukan 24 jam. Jangan terbalik tak? Ukuran haid yang paling minima iaitu 24 jam sehari semalam. Sebab tu kita tengok kitab ulama-ulama dulu dia ada yang tulis sehari semalam saja. Ada yang tulis 24 jam je. Tapi supaya apa kita tak keliru, jadi ada ulama mutaakhirin dia tulis 24 jam sehari semalam. Sebab apa? Sebab kalaulah kita duduk dekat negara Khatulistiwa 24 jam kita kesenang. Tapi kalau orang yang duduk di kutub utara, kutub selatan, 6 bulan malam, 6 bulan siang. Jadi dia kata haid dia datang sehari semalam, nak kira macam mana? Dia tak jumpa siang, malam ya. Ataupun kalau siang tak jumpa malam, tak jumpa lah. Mana dia kira waktu dengan jam, 24 jam. 10 pagi, mau naik sikit, dia kira sampai 24 jam. Cukup dah sehari semalam. Walaupun tak berjumpa siang, walaupun tak berjumpa malam. Itu kaedah dah. Mazhab kita tak kurang pada ni. Sebab tu kaedah ni aqall haid yaumun wa lailatun. Mana sekurang-kurang haid. Mana minimum haid
sehari semalam. Jadi sehari semalam pun saya dah terangkan. Nanti lagi akan datang kot sehari semalam saya akan terangkan dia ada dua cara. Satu, sehari semalam dipanggil akal faqat. Sehari semalam yang reality. Mana 24 jam, mana jam 10 sampai 10 besok. Itu reality. Ada yang bukan reality tapi dia dilebarkan. Tu 10 pagi, kemudian dilebarkan sampai hari ke-15. Kenapa tiap hari keluar, kadang ada keluar darah, ada pun tidak. Tapi bila dijumlahkan darah-darah yang keluar, yang mana sampai hari ke-15, darah dia hanya keluar 24 jam. Maka kita kata itu definisi 24 jam juga. Jadi lagi akan datang kita akan belajar dengan detail lah. Manakala mengikut mazhab Hanafi ialah 3 hari. Ini kajian Imam Abu Hanifah, dia 3 hari. Mana sehari semalam pun tak ada mendarah haid. Dia 3 hari. Tapi kalau kita tengok atas mazhab kita sebanyak-banyak haid 15 hari. Tapi mazhab dia 10 hari ya. Allahu Akbar. Tidak semestinya darah itu keluar berterusan selama sehari semalam. Hanya memadailah jika diletakkan kapas dan kapas itu terdapat kesan basah darah selama sehari semalam. Mana kita satu lagi cara keluar darah. Ada wanita keluar darah, Masya Allah keluar. Tapi bukanlah keluar macam air paip tu. Kalau macam tu pakai pad habislah terkeluar apa dia punya pad tu kan. Dia keluar tu mana sentiasa keluar darah, maknanya banyak macam tu. Ada yang keluar sikit cukup 24 jam. Itu pun dia kira. Walaupun keluar tu secalit, lepas tu jam tu secalit, lepas tu secalit segaris. Tu hukum. Bila cukup 24 jam, jam yang kita kira cukup 24 jam. Mana dia kira 24 jam lah. Jadi melalui tempoh yang paling lama ialah 15 hari dan tempoh kebiasaannya ialah 6 hari atau 7 hari. Lagi akan kita bahaskan nanti. Jadi kita serah pada Saudara Syafiq kita lah untuk seterusnya. InsyaAllah kita nak teruskan lagi Maulana dengan soalan-soalan yang kita dapat di talian WhatsApp konti 0112900404. Ada sahabat kita yang sentiasa tanyakan lagi soalan-soalan yang berkaitan dengan isu tempoh haid, tempoh suci dan semua itu. InsyaAllah kita boleh bincangkan untuk refreshkan lagi. Baik, Maulana nak bertanya. Okey, 15 hari saya datang haid. Okey, 2 hari darah hitam, 3 hari darah merah, 3 hari darah coklat, 7 hari darah kuning. Boleh saya nak tahu untuk 7 hari kuning itu adakah masih dikira dalam kategori haid atau tidak? Itu soalannya. Maulana, silakan. Okey. Soalan yang menarik walaupun kita baru sebenarnya jadi saya nak bagi tahu kaedah dia di sini ini paling mudah ya. Kalau kita darah haid ni kita mengikut kaedah asas yang wajib setiap wanita kena tahu. Mana dia tidak kurang 24 jam dan tidak melebihi 15 hari. Darah tu keluar dengan apa warna sekalipun akan dihukumkan sebagai darah haid. Jadi kalau kita tengok di sini 2 hari hitam. 2 hari hitam. Okey. 2 hari hitam. 2 hari hitam. Kemudian merah apa? 2 hari hitam, 3 hari merah. 3 hari merah. Kemudian 3 hari coklat. 3 hari coklat. Kita letak dengan coklat. 3 hari coklat. 3 hari coklat. Okey. Kemudian kuning. Kuning 7 hari. 7 hari kuning. 7 hari kuning. 7 hari kuning. Okey, 7 hari kuning. Kalau kita tengok sini, kita kena ingat ini kaedah saya nak bagi tahu kan. Dan 1 2 3 4 5 6 sampai hari ke-15 border. Jadi kalau kita tengok darah yang keluar seorang tu kalau kita jumlah 2 campur 3, 3 campur 7, semua 7, 3, 10, 15 kan? Baru 15 dah? 10, 15 hari. Maka darah ni baru 15 hari, tak melebihi 15 hari. Jadi tak kira lah datang dengan apa warna, hitam, merah, coklat, kuning. Jadi persoalan tanya darah kuning, adakah masih haid? Dia dikira adik-beradik semua dihukumkan sebagai haid. Semua dihukumkan sebagai haid. Mengikut apa? Ni haid mengikut kaedah asas. Jadi kaedah dasar yang wanita kena tahu, kaedah dasar atau kaedah asas boleh panggil. Apa dia? Darah tu minimum dia
minimum 24 jam. Tak kurang 24 jam. Dan tak lebih, maksimum dia tak lebih, tidak melebihi 15 hari. Jadi walaupun datang hitam, merah, coklat, kuning atau terbalik kuning, merah, hitam, coklat ataupun terbalik, datang 3 darah, 4 darah, 10 darah pun, 1 hitam, 1 merah, 1 kuning, 1 coklat, 1 pink, selagi tidak melebihi 15 hari pada umur fisinin haid, pada umur yang boleh dikira sebagai haid, maka dihukumkan sebagai haid. Ini kita kena pegang. Sebab tu, jadi untuk mentahkikkan dia ni, ini makna dia kita kena belajar nanti definisi kita baru lalu, kemudian kita akan belajar kaedah dan ciri-ciri haid. Jadi kaedah ini kita pegang, mana selagi darah yang keluar tu dengan apa warna sekalipun, ini semua ada dalil, mana dengan apa warna sekalipun keluar tidak melebihi 15, kesemuanya dihukumkan sebagai darah haid. Seperti mana persoalan puan, iaitu darah kuning ni adakah haid? Haid lagi, kerana dia belum melepasi 15 hari. Kalau melepasi 15 hari, baru kita tengok kaedah lain, kaedah warna. Jadi nikah ada balik. Jadi kita tak mau pada siapa-siapa. Ini cara dia kan. Okey, baik. Okey, baik Maulana. Satu lagi soalan yang kita tengok dekat talian WhatsApp kita. Maulana, saya nak tanya, anak saya dari awal didatangi haid hingga sekarang 2 tahun, setiap bulan akan mengalami haid melebihi 15 hari. Hampir setiap bulan. Okey, hari pertama hingga hari ke-15 hanya keluar darah warna coklat dalam kuantiti sedikit-sedikit, tapi dia letak dalam kurungan cukup 24 jam. Okey. Saya rasa soalan ni kalau kita ikut daripada awal dah jawab dah soalan macam ni. Sama kita kias je. Mana makna dia walaupun dah 2 tahun keluar, mana anak dia sudah beradat lah. Bukan umur 2 tahun Kalau 2 tahun tak kira ada haid kan. Masih tak cukup umur tu. Jadi dah 2 tahun dah keluar macam ni, melebihi 15 hari, mana anak dia sentiasa haid bercampur darah istihadah. Jadi bermakna kalau ada anak dia keluar 15 hari tapi kuantiti dia hanya 24 jam. Makna dia kalau keluar 15 hari, makna dia kita nanti kita akan belajar satu yang realiti punya, satu yang dilebarkan sikit sampai hari ke-15. Sampai hari ke-15. Mana darah yang keluar tu jumlah dia apa? 24 jam. Maka darah ini dinamakan darah haid. Makna dia ini kalau 24 jam. Tapi kalau 24 jam tu, tapi cara dia tanya persoalan tu mengalami haid melebihi 15 hari. 24 jam jangan dicampur pada hari ke-16. 24 jam tu dalam 15 hari, kalau cukup baru nama dah haid. Tapi kalau tak cukup, hanya kita nak jadikan 24 jam tu dengan gabung yang melebihi 15 hari, itu tak kira haid. Maka dikira darah tu darah rosak ataupun darah haid bercampur istihadah. Masa tu kena kira. Mana dia cara mencari tu saya beritahu lah. Jadi mana dia kalau melebihi 15 hari, misalnya hari ke-17 baru cukup 24 jam. Mana dia kalau 15 hari tak cukup 24 jam, maka tak nama darah haid. Cukup 27 tak boleh. Mana walaupun keluar melebihi 15 hari baru cukup 24 jam, tak dinamakan darah haid. Melainkan di situ wanita ini haid campur istihadah. Sebab tu kita kena kira darah tak cukup 24 jam, maka darah rosak. Darah rosak kan. Okey, faham. Baik, kita juga nak maklumkan Maulana, sebab kita juga boleh rujuk kembali siaran-siaran kita yang lalu kan Maulana, sebab kita boleh faham, boleh ulang kaji, sebab ada pengisian detail yang kita dah terangkan di situ. Maulana ada tulis-tuliskan di situ, boleh tengok kembali siaran kita yang lepas. Type saja bicara kitab darah wanita di Facebook, di YouTube IKIM FM. Okey. Saya ingat sebab apa mereka ni tak ada kitab kot, maksudnya tengok balik kitab dan tengok balik rujukan yang telah diajar, yang saya telah tulis tu untuk memudahkan. Dan perkara ini akan datang balik bila kita mengaji bab definisi, bab sekurang-kurangnya akan datang balik perbincangan tu. Okey, baik Maulana. Satu lagi soalan terakhir Maulana. Sahabat kita Fatihah Ahmad di Facebook bertanya Maulana, ada tak doa ke amalan petua bagi mengubati darah istihadah yang kerap kali berlaku? Macam mana Maulana? Masya Allah, soalan yang selalu ditanya juga kan. Jadi sini mana tidak ada satu doa khusus lah
Walaupun ada dalam buku itu ada yang menolaknya kan. Jadi tidak ada doa khusus. Jadi doa yang umum yang kita buat kan, itu saja. Kita baca bismillah, doa yang Allah minta pada Allah. Itu lebih selamat. Ada takut ada doa yang mana tidak ada datang warid kan. Jadi cuma amalan-amalan tu mungkin petua-petua orang tua-tua lah kan. Tu kita buatlah apa yang kita dengar daripada kampung kan. Yang tak menyalahi syariat boleh kan. Macam-macam lah. Mana dia untuk tak mau beristihadah kan, untuk haid saja. Dia jangan makan benda-benda yang panas kan, untuk sebab dia mempercepatkan. Dia juga mana dia itu antaranya lah orang tua-tua dia suruh makan benda-benda yang sejuk kan, benda sejuk kan. Macam kita kedai yogurt tu baguslah kan. Yogurt tu kan ada macam-macam cara, tapi tidak ada amalan khusus untuk perkara ini kan. Walaupun ada dalam kitab-kitab, saya tak mau nanti ada dipertikaikan. Mana dia buatlah apa yang menasib saja itu ya. Tambahan sikit soalan Maulana, ada yang bertanya dalam keadaan haid bolehkah berzikir Maulana? Ya, itu nanti lagi akan datang juga perkara-perkara yang dilarang atau yang tak dilarang. Macam berzikir boleh, nak berzikir boleh, nak berselawat boleh. Jangan baca Quran tak boleh. Mana dia kalau Quran yang dijadikan zikir. Misalnya kita tengok naik kenderaan, subhanallazi sakharana. Ini doa kenderaan tapi berasal daripada Quran, tapi telah dijadikan zikir, doa kenderaan itu boleh. Mana doa-doa yang yang pada Al-Quran tapi telah dijadikan zikir. Macam kita makan bismillahirrahmanirrahim. Padahal itu ayat Quran. Tetapi takkan kata bismillahirrahmanirrahim. Kita tak baca macam tu. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Mana ini dia dijadikan zikir. Nanti bab ni semua ada apa-apa bicaraan dia, penguraian dia, insya-Allah bab ni lebih detail lah. Pasal zikir ke, selawat ke, baca Quran ke, tak boleh baca Quran. Ada yang kata boleh, ada yang tak apa, nanti lagi akan datang. Bagi saya, kita ikut pendapat muktamad sajalah. Kalau Quran tak boleh kan, itu ya. Masya-Allah, itu dia Maulana. Beberapa soalan yang sempat kita jawab dan juga bab yang kita belajar di sini. Kita akan sambung lagi untuk sesi pertemuan kita, perkongsian kita yang akan datang menerusi bicara kitab darah wanita. Maulana, dah sampai di ujung pertemuan. Sedikit doa dari Maulana, silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil awwal ma'in ya alim ta'allamna bil ilmi wal ilmi fil amka ya alim. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna tada. Allahumma nawwir qulubana bil Quran wa bil kitab. Allahumma nawwir qulubana bil a'mal. Allahumma nawwir qulubana bis sunnah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam bulan Ramadan ni Allah marzuqna al a'mal as-sahihah bitaufiqillah. Ya Allah, terimalah kami ya Allah dengan semua amalan-amalan dalam bulan puasa ini. Terimalah kami ya Allah, permudahkan untuk kami belajar, sungguh-sungguh bukalah mata hati kami ya Allah. Hanya daripada kemurahan-Mu saja ya Allah kami akan dapat memahaminya. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil wa ala alihi wasallam. Hanna rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Maulana atas perkongsian yang sangat bermanfaat. InsyaAllah kita doakan semoga dapat lagi bertemu untuk sesi pertemuan akan datang dalam siaran rancangan kita bicara kitab darah wanita. Terima kasih Maulana. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tuan para pendengar doa untuk saya hamba yang taif. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Masyaallah, terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti bual bicara kita menerusi rancangan ini dan kekal bersama IKIM FM. Banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM FM, inspirasi utama anda. Miri 104.0 FM. Datang bulan lagi. Bilalah agaknya rezeki kita ya bang? Sabar yang, kita kena selalu berdoa. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai pengarah.